paparan utama malam ini. RM500 juta bantuan khas diumum kepada penduduk terjejas banjir. Ada sebab kenapa darurat tidak diisytihar. Polis sahkan kes letupan di Gurun Kedah berpunca daripada peluru pelancar roket anti kereta kebal. Semuanya dalam Nasional 8 selepas ini. Bantuan khas kepada penduduk terjejas banjir sejumlah RM500 juta diumum Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Kota Baharu. Ia akan dimanfaatkan untuk semua penduduk yang terjejas di negeri-negeri yang terlibat banjir, merangkumi bantuan untuk kediaman dan kenderaan yang rosak akibat banjir. Dan itu akan diuruskan sepenuhnya oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan akan mula disalurkan selepas berakhirnya bencana terbabit. Bantuan tersebut akan diagihkan melalui MKN berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan. Termasuk pengumuman ini termasuk peruntukan tambahan yang perlu dilakukan oleh kerajaan memandangkan bahawa kerosakan, tahap kerosakan dan juga nilai kerosakan yang amat besar kepada kemudahan-kemudahan asas kerajaan, jalan, institusi pendidikan, sekolah dan juga masjid, surau dan sebagainya, termasuk juga bangunan-bangunan kerajaan. Pihak JKR akan menyelaraskan kerja-kerja pemulihan ataupun baik pulih yang perlu dilakukan sebaik saja banjir ini selesai nanti. Datuk Seri Najib turut mengumumkan pemberian bantuan rakyat satu Malaysia BRIM yang dijadual akhir Januari depan dipercepat kepada pertengahan bulan itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib juga menjelaskan darurat tidak akan diisytiharkan di negeri terjejas banjir kerana ia akan menyebabkan kerugian kepada penduduk yang terjejas. Ia akan menyebabkan mereka yang tidak dapat membuat tuntutan insurans. Pertamanya, kalau kita declare darurat, pihak insurans, syarikat-syarikat insurans terlepas daripada membayar ganti rugi. Dan ganti rugi disebabkan kerosakan harta benda dan kenderaan adalah tinggi. Dan kalau kita declare atau isytihar sebagai darurat, dia berarti bahawa ini termasuk dalam kategori force measure. Dan kalau force measure, syarikat insurans tak perlu menjelaskan pampasan. Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Najib juga meminta agensi serta institusi berkaitan kewangan supaya membuat penjadualan semula pinjaman mangsa yang terlibat, termasuk pembayaran balik tekun supaya tidak membebankan peminjam. Ini memandangkan bahawa mangsa-mangsa banjir putus mata pencarian dan juga terpaksa menanggung kerugian yang besar secara peribadi. Apa yang penting kini, Datuk Seri Najib juga berharap semua agensi terlibat memastikan tumpuan diberikan sepenuhnya kepada usaha menyelamat dan memberi bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Datuk Seri Najib juga yang tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra jam 1.40 tengah hari tadi terlebih dahulu diberi taklimat khas yang disampaikan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Banjir Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad dan pihak Majlis Keselamatan Negara. Beliau kemudiannya dibawa meninjau beberapa kawasan yang teruk dilanda banjir di Kelantan. Dengan menaiki helikopter tentera udara Diraja Malaysia TUDM, beliau meninjau jajahan Pasir Mas, Tumpat, Rantau Panjang dan Tanah Merah. Beliau turut bertemu penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kubang Batang, Tumpat dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Blimbing di Tanah Merah. Dalam tinjauan itu, Datuk Seri Najib mendengar keluhan dan harapan penduduk yang dipindahkan. Beliau turut meluangkan masa makan bersama mereka.
Cuti peristiwa disiarkan di Kelantan esok. Ekoran banjir di negeri itu yang semakin meruncing apabila jumlah penduduk yang dipindahkan mencecah 81,925 orang sejak tengah hari tadi. 26,000 orang direkodkan ditumpat menjadikan jajahan itu paling teruk terjejas diikuti Kota Baru dengan 24,034 orang. Jajahan Pasir Mas juga masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas yang tinggi iaitu 12,332 orang. Di Kedah, keadaan dilaporkan beransur pulih dengan baki 13 mangsa telah dibenarkan pulang dan pusat pemindahan terakhir di daerah Bandar Baru telah ditutup. Berbeza di Terengganu, 35,246 penduduk melibatkan 6,750 keluarga masih berada di 99 pusat pemindahan. Daerah Kemaman masih mencatatkan mangsa tertinggi dengan 25,055 orang, diikuti Dungun 8,725 orang. Manakala di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 33,973 orang berbanding 35,564 orang petang tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 257 buah pusat pemindahan melibatkan 9 daerah. Di Perak, 6,730 orang masih berada di pusat pemindahan di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hulu Perak dan Kerian. Manakala banjir di Johor pula semakin surut dengan 439 orang masih menumpang di pusat pemindahan berbanding 1,096 orang tengah hari tadi. Manakala di Perlis, jumlah penduduk terjejas banjir berbaki 195 orang di 3 pusat pemindahan. Dan di Selangor dilaporkan 85 orang terpaksa dipindahkan ke 2 pusat pemindahan di Klang selepas beberapa kawasan dilanda banjir sejak 2 hari lepas. 9 pesawat digerakkan dari Pangkalan Udara Gong Kedak, Terengganu untuk menghantar bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir di sekitar negeri Kelantan. Selain dari menghantar bekalan makanan, ubat-ubatan dan minyak diesel turut dihantar dalam ops murni ini. Komander Pangkalan Udara Gong Kedak Brigadier Jeneral Zani Zainal Abidin berkata, antara 9 aset yang digunakan terdiri dari 3 helikopter EC-275, 2 helikopter Nuri, 1 helikopter Super Lynx dan Phoenix dari Tentera Laut Diraja Malaysia dan 1 pesawat A109 dan AW139. Memandangkan banyak kawasan yang terjejas banjir dan sukar untuk helikopter melakukan daratan, TUDM menggunakan kaedah winching dan low hovering untuk menurunkan dan menghantar bekalan makanan. Selain bekalan makanan, 800 liter minyak diesel turut dihantar setiap hari ke Hospital Kuala Krai, Hospital Tanah Merah, Hospital Tumpak dan Hospital Pasir Mas bagi kegunaan generator setelah bekalan elektrik dihentikan. Setiap penerbangan pergi balik atau sorti yang membawa bekalan makanan dan ubat-ubatan akan membawa bekalan seberat 1 tan dan ini mampu menampung keperluan untuk 3 kawasan dalam satu sorti. Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Roslan Saad turut bersama dalam tinjauan udara meninjau kawasan banjir dan penyerahan bekalan bantuan makanan. Dalam pada itu, bantuan bekalan makanan disalurkan berterusan oleh Pasukan Gerakan Udara PDRM PGU ke kawasan teruk terjejas banjir sekitar Kelantan sejak 3 hari lalu. Menggunakan 2 helikopter dan 6 orang anggota, unit tersebut bertungkus lumus menghantar bantuan makanan walaupun dalam keadaan hujan. Sebanyak 3,000 kotak makanan kering, 500 kampik beras dan beberapa tan minuman ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Machang bagi memudahkan PGU mengangkut bekalan tersebut. Bekalan dibawa secara berperingkat dan diedarkan di lokasi penduduk terjejas banjir iaitu sekitar Kuala Krai, Machang dan Tanah Merah. Keadaan hujan lebat dan awan rendah serta angin kuat merupakan cabaran pasukan ini sepanjang misi menyelamat. Pesakit kritikal di hospital yang terjejas banjir di Kelantan akan segera dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian, Kelantan untuk mendapatkan rawatan yang lebih baik. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, setakat ini seramai 35 pesakit dari Hospital Kuala Krai telah dipindahkan ke HUSM. 7 lagi pesakit iaitu 3 dari Hospital Kuala Krai dan masing-masing 2 dari Hospital Tumpat dan Pasir Mas dipindahkan hari ini menggunakan helikopter PDRM atau tentera. I also got SMS banyak yang kita terima. Saya ingat rakyat pada keadaan ini. Memang keadaan ini adalah satu keadaan yang luar biasa penuh dengan cabaran. Di luar dugaan siapa-siapa ini akan berlaku.
So bila keadaan macam ini berlaku, sistem di kerajaan seberapa bolehnya akan diselaraskan untuk mengatasi semua masalah. Dan di dalam keadaan ini, apa yang kita harap daripada rakyat ialah mereka mesti tenang. Saya tahu keadaan ini bukan satu keadaan yang senang, tapi mesti tenang. Dan jangan menghebahkan maklumat yang mungkin tak betul. Banyak orang akan cakap banyak perkara, tapi kalau maklumat itu tak betul kita sebarkan, ini akan wujudkan satu panic feeling di antara masyarakat, di kalangan masyarakat. Beliau bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat tergempar Kementerian Kesihatan bagi menghadapi banjir. Mesyuarat turut membincangkan mengenai pembekalan elektrik melalui generator, bekalan air bersih termasuk minuman dan bekalan makanan serta bantuan tenaga kesihatan dari beberapa negeri lain. Melalui kerjasama dengan Puncak Niaga, usaha sedang dijalankan untuk projek penapisan air bersih di hospital terjejas di Kelantan. Dari segi makanan, Kementerian Kesihatan telah menghantar 300 kg makanan ke Hospital Kuala Krai. Manakala seramai 72 jururawat dari Hospital Raja Perempuan Zanab II telah dihantar ke HUSM untuk membantu berikutan jumlah pesakit yang bertambah. 200 lagi kaki tangan hospital dari negeri-negeri lain akan dihantar ke hospital di Kelantan dalam masa terdekat. Sementara itu, operasi membawa semua 144 pesakit keluar dari Hospital Kuala Krai melalui udara dilakukan dalam suasana penuh mencabar. Anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM gigih berulang-alik menggunakan helikopter untuk menerbangkan pesakit. Operasi itu berjaya dirakam skuad Alpha RTM, satu-satunya media yang berjaya ke lokasi banjir di Bandar Kuala Krai. Pesakit terdiri daripada pesakit kritikal, separa kritikal, bayi yang baru lahir dan juga bayi pramatang. Kesemua pesakit dan beberapa kaki tangan Hospital Kuala Krai dibawa keluar dari hospital dengan menaiki bot Jabatan Bomba dan Penyelamat sebelum dibawa ke HUSM Kubang Krian dengan helikopter Nuri. Bekalan elektrik sekarang ini sudah diputuskan dan kami bergantung sepenuhnya kepada generator dan beberapa pusat utama di hospital terpaksa ditutup untuk menjimpikan elektrik. Bekalan elektrik di Hospital Kuala Krai terputus sejak 4 hari lalu. Malah stor bekalan ubat-ubatan turut dinaiki air. Petugas hospital juga sudah 5 hari tinggal di hospital itu kerana terperangkap banjir. Selain membawa keluar pesakit, tentera turut membantu mengedarkan bekalan makanan kepada penduduk dan menambah jumlah anggota untuk memindahkan penduduk terjejas banjir. Keadaan banjir di sini agak kritikal dan kita berusaha untuk memberi keselesaan dan juga memberikan makanan-makanan kepada penduduk-penduduk yang terjejas dengan banjir di sekitar jajahan Kuala Krai ini. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak sehingga 6 petang tadi dicatat 6,983 orang dengan 1,821 keluarga yang terlibat. Sementara jumlah pusat pemindahan sementara 54 buah. Namun ada penduduk di sekitar Kuala Kangsar yang membina kemah berhampiran rumah mereka bagi tujuan memantau kediaman masing-masing. Dan untuk butirannya langsung bersama Muhammad Zafri Abu Jawad di Sekolah Kebangsaan Sayong Kuala Kangsar. Silakan. Baik, terima kasih Kaidi Angka Sapuri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Masih bersama saya Zaf di Sekolah Kebangsaan Sayong Kuala Kangsar, Perak. Dan perkembangan terkini mengenai jumlah mangsa banjir di Perak secara keseluruhannya pada pukul 6 petang tadi seramai 6,953 dan juga jumlah keluarga terlibat sebanyak 1,821 di 54 pusat pemindahan. Dan petang tadi kami sempat melakukan tinjauan di beberapa buah kampung sekitar kawasan Kuala Kangsar dan juga beberapa buah kampung di luar daripada kawasan Kuala Kangsar melibatkan kawasan yang terjejas banjir. Dan kata penduduk di kampung Sadang Tengah, kami lebih selesa di sini. Mereka enggan berpindah ke pusat pemindahan banjir kerana bukan berdasarkan bukan kerana mereka mencari keselesaan atau mengingkari arahan pihak berkuasa. Namun kemah yang dibina berhampiran rumah mereka lebih memudahkan mereka untuk memerhati ataupun memantau keadaan rumah mereka sendiri. Dan kita ikuti laporan apa kata mereka dan juga laporan tinjauan rakan setugas Siti Hajar Muhammad Saleh.
pindah juga pusat pemindahan? Kami sebenarnya sudah pindah di sini dulu. Sebelum mereka suruh pindah ke sana. Jadi kami duduk sini menunggu barang-barang banyak ni. Itu lah. Berapa keluarga ya Pak Cik yang 2 keluarga. Rumah ni dengan rumah saya sana. Satu. Yang ni semua adik-adik nama di sini pindah rumah adik-adik. Terima kasih banyak Cik. Tinggal di sini lagi senang, dekat dengan rumah yang sedang dilanda banjir sekarang ni. Dapat juga melihat-lihat. Bila-bila ada kesenangan kan, kerosakan dia datang. Itu aja. Okay, ini saya berada di Kampung Sana Tengah yang terletak di kawasan belanja ataupun daerah Perak Tengah ini. Ketika ini di sini kawasan Perak Tengah ini terdapat seramai 3,311 orang penduduk yang terjejas akibat banjir daripada 903 keluarga yang dipindahkan di 19 pusat pemindahan. Dan ketika ini seperti anda saksikan, saya berada di atas bot bersama sebuah keluarga yang cuba menghantar minyak petrol ke rumah yang mereka berpindah untuk menghidupkan generator. Dan bot merupakan salah satu pengangkutan untuk penduduk di sini untuk berpindah ataupun pergi ke sesuatu tempat. Paras air di Sungai Perak pada ketika ini mencatatkan peningkatan setinggi 35.08 meter. Dan paras itu menunjukkan berada di lebih paras bahaya. Dan penduduk sekali lagi diingatkan supaya berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan menjadi lebih kritikal ataupun sukar. Itu saja yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kembali kepada rakan setugas Zaf yang berada di Sekolah Kebangsaan Sayong. Silakan. Baik, sehingga petang tadi seramai 3,424 penduduk yang terjejas di daerah Perak Tengah telah dipindahkan ke 19 pusat pemindahan. Dan sedikit nasihat kepada anda penonton-penonton TV1 ketika ini, jangan sebarkan maklumat palsu ataupun maklumat-maklumat yang tidak benar, tidak sahih di laman media sosial ataupun di mana sahaja, sama ada melalui WhatsApp ataupun sebagainya. Terus ikuti bersama kami di RTM. Pastinya kami sendiri akan menyalurkan maklumat-maklumat yang sahih buat anda penonton-penonton TV1. Dan Kai, saya kira itu saja laporan saya daripada Sekolah Kebangsaan Sayong, Kuala Kangsar ini. Kita kembali bersama anda di Angkasa Puri. Silakan Kai. Baik, terima kasih Zafi di Sekolah Kebangsaan Sayong, Kuala Kangsar. Dan berikut antara laluan-laluan yang ditutup kepada lalu lintas serta catatan paras air sungai terkini. Baiklah, untuk laporan cuaca terkini terus saja ke Jabatan Meteorologi bersama penyampainya Siti Azhar. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebelum kita ke ramalan keadaan cuaca, terlebih dahulu kita tinjau amaran angin kencang dan laut bergelora yang ada dikeluarkan di kawasan perairan Malaysia. Amaran laut kategori pertama, kedua dan ketiga masih lagi berterusan sehingga hari Isnin ini 29 Disember. Berikutan keadaan angin masih lagi dijangka kencang di kawasan perairan tersebut dengan kelajuan angin melebihi 40 km sejam. Sementara itu di kawasan perairan Kondor ini amaran kategori ketiga ini masih lagi berterusan sehingga ke hari Rabu 31 Disember dan keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut, aktiviti perkapalan dan juga pekerja di pelantar minyak. Seterusnya kita ke tinjauan keadaan cuaca semasa. Secara amnya diperhatikan jumlah hujan semakin berkurangan di negeri-negeri pantai timur
pada hari ini. Bagaimanapun beberapa stesen meteorologi masih lagi merekodkan jumlah hujan. Dengan jumlah hujan harian kurang daripada 50 mm direkodkan di stesen meteorologi Kota Baru, stesen meteorologi Kuala Terengganu dan juga stesen meteorologi Gong Kedah serta stesen meteorologi Muazzam Shah. Dan untuk setakat pagi esok, hujan sekejap-sekejap dijangka masih lagi berlaku di kawasan pesisir pantai negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Selain itu, pada pagi esok, ribut petir juga dijangka berlaku di kawasan pantai barat, terutamanya di pesisir pantai negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, juga di kawasan perairan Selat Melaka. Di negeri Sabah pula dijangka untuk pagi esok hujan tertumpu di kawasan pesisir pantai Sandakan dan juga ribut petir tertumpu di bahagian pedalaman serta di wilayah Persekutuan Labuan. Dan di negeri Sarawak dijangka hujan berserta ribut petir tertumpu di sekitar bahagian Limbang. Dan selain itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning juga ada dikeluarkan di negeri-negeri pantai timur bermula 29 Disember sehingga 31 Disember ini di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Ini berikutan keadaan hujan lebat dijangka masih lagi boleh berlaku di negeri-negeri tersebut dalam tempoh terdekat ini. Nasihat yang sama juga turut dikeluarkan di sebelah utara melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Perak Utara serta di negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan dan juga di negeri Sarawak, terutamanya di bahagian barat negeri Sarawak iaitu di bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Mukah dan juga Sibu. Oleh itu, orang ramai yang tinggal di kawasan-kawasan yang terlibat dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan keadaan cuaca buruk yang berkemungkinan berlaku dan dinasihatkan agar mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan sekiranya ada dikeluarkan. Dan nasihat hujan lebat ini juga boleh anda layari di laman sesawang kami www.met.gov.my. Dengan itu, sekian sahaja informasi dari Jabatan Meteorologi. Seterusnya, kita kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Siti Azhar langsung dari Jabatan Meteorologi. Susur keluar ke Temeloh di kilometer 126.3 dari arah Kuantan ditutup kepada semua jenis kenderaan ringan dari kedua-dua arah ekoran lokasi tersebut dinaiki air. Kerana itu menyebabkan beratus-ratus kenderaan terpaksa menempuh kesesakan lalu lintas berjam-jam di laluan tersebut. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Moba dan Penyelamat Pahang, Morni Mamat, lokasi tersebut dinaiki air sejak jam 10 pagi tadi akibat limpahan air dari bahu jalan. Laluan tersebut kini ditutup kepada kenderaan ringan berikutan kedalaman air mencecah hampir 2 meter dan masih boleh dilalui oleh kenderaan berat. Kita berharap orang ramai yang hendak menghala ke Kuala Lumpur boleh merancang semula perjalanan mereka bagi mengelakkan sebarang risiko kemalangan dan boleh berhubung dengan pihak berkuasa Lebuh Raya Pantai Timur bagi memastikan laluan yang selamat. Beliau sebelum itu ditemui pemberita ketika membuat tinjauan ke lokasi berkenaan. Pengguna yang ingin ke Kuala Lumpur perlu menggunakan laluan alternatif melalui susur keluar ke arah Maran dan kemudiannya melalui Plaza Tol Karak. Manakala pengguna dari Kuala Lumpur yang menghala ke Kuantan perlu melalui Karak dan seterusnya melalui susur keluar di Plaza Tol Maran. Baiklah, rakan penyampai Atikah Naim juga mempunyai banyak lagi bahan berkaitan banjir, antaranya berhubung persediaan menghadapi bencana. Teruskan bersama Atikah. Baik, Khai. Prosedur standard SOP persediaan menghadapi bencana khususnya ancaman banjir akan dikaji semula. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia perlu ditambah baik dan diperkemaskan supaya memberikan impak lebih efisien. Menurut Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara dengan perancangan dan persediaan yang lebih tersusun, ianya akan memberikan impak lebih berkesan. SOP-nya tetapi tindakan-tindakan yang perlu kita ambil untuk menambah baik dalam jadual masa yang agak lebih singkat. Mungkin kita akan dapatkan melihat pengalaman setengah-setengah negara seperti Jepun dan Korea.
Beliau yang sebelum itu mendengar taklimat daripada jawatankuasa tersebut di Pusat Kawalan Bencana Negara di Puchong, Selangor berkata kerajaan juga akan melihat dari semua segi seperti kos, kerugian harta benda dan sebagainya. Berikutan situasi banjir ketika ini, kerajaan juga mempertimbangkan untuk melabur dalam infrastruktur lain seperti leburai air atau terusan sistem perparitan dan sebagainya dengan kerjasama kerajaan negeri terlibat. Bagaimanapun buat masa ini tumpuan difokuskan kepada usaha mengantar dan menyelamat di kawasan banjir. Pemantauan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Kereta mendapati semua aset elektrik dan air termasuk empangan hidroelektrik dan bekalan air berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Dalam kenyataan yang dikeluarkan kereta, 40 loji rawatan air LRA telah ditutup melibatkan 191,069 akaun pengguna. Pemantauan berterusan 24 jam dilakukan dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan Saliran bersama Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Di Kelantan saja, 28 loji rawatan dan stesen pam terpaksa ditutup berikutan banjir yang menjejaskan 161,600 akaun pengguna. Ketika ini, hanya 7 loji rawatan air masih beroperasi. Sehubungan itu, pihak Air Kelantan Sdn Bhd AKSB telah menghantar bekalan air melalui 8 lori tangki ke premis-premis kritikal seperti pusat pemindahan dan hospital. Di Pahang menyaksikan 11 LRA masih ditutup yang menjejaskan 28,869 pengguna. Bagaimanapun, 3 LRA yang sebelum ini ditutup kembali beroperasi semula. 30 lori tangki bekalan air disediakan pihak pengurusan air Pahang Berhad. Kereta juga akan terus memantau secara terperinci paras empangan dan bekalan elektrik serta bekalan air di negeri-negeri berkenaan. Kementerian Kerja Raya pula mengesahkan tiada gelinciran pada Jambatan Sultan Yahya Petra di Kota Baru, Kelantan seperti yang tersebar di media sosial. Kenyataan kementerian itu menyebut JKR telah melakukan penyiasatan dan hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang gelinciran dikesan seperti didakwa. Kumpulan pakar JKR Malaysia dan JKR Kelantan akan melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan jabatan itu berada dalam keadaan baik dan selamat. Jelasnya bahagian crosshead atau tiang sambut sememangnya dibina lebih lebar daripada tiang lain dan direka bentuk tanpa pile cap dengan cerucuk dipanjangkan hingga ke pier head. Ia bertujuan meminimumkan masalah hakisan di Sungai Kelantan. Katanya reka bentuk itu menyebabkan berlaku pergerakan lebih besar antara lantai jambatan apabila terkena hentakan yang mana ia tidak membahayakan, malah lebih kukuh daripada biasa dengan penambahbaikan reka bentuk cerucuk jambatan. Jambatan Sultan Yahya Petra menghubungkan Bandar Kota Baru dengan Pasir Pekan Tumpat masih ditutup kepada lalu lintas. Berikutan paras air di Sungai Kelantan meningkat melepasi struktur jambatan. Baik, saudara, kami juga menghubungi penyilir Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk mendapatkan butiran terkini berhubung penutupan jalan-jalan yang terjejas. Maklumat terkini di Lebuh Raya Pantai Timur sekitar kilometer 126 iaitu dari persimpangan Termeloh ke Sungai Pahang. Laluan terhalang di kedua arah berikutan banjir sedalam 700 mm. Terkini, semua jenis kenderaan tidak dibenarkan lalu atas faktor keselamatan. Trend air didapati semakin meningkat. Info dari Bilik Gerakan JKR, laluan JKR dari KL ke Kuantan terputus di Kampung Paya Pulai Termeloh. Laluan ke Pantai Timur terputus dan tindakan mandatory exit telah diambil. Pengguna perlu menangguhkan perjalanan dan berpatah balik ke Kuala Lumpur dan ke Kuantan. Pengguna dari Kuala Lumpur boleh melakukan U-turn di Karak, manakala pengguna dari Kuantan boleh melakukan U-turn di Srijaya. Untuk sebarang maklumat, anda boleh hubungi hotline kami di 1800 887752 atau ikuti Twitter LLM Info Trafik. Setiap keluarga penduduk terjejas banjir di Terengganu akan menerima bantuan wang ehsan RM1,000. Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman berkata sebanyak RM500 akan disalurkan kerajaan negeri, manakala sebahagian lagi oleh kerajaan pusat menerusi Majlis Keselamatan Negara.
Namun katanya mereka yang terjejas dalam banjir gelombang pertama tidak lagi akan menerima bantuan tersebut sekiranya turut terbabit dalam banjir gelombang kedua dan seterusnya. Walaupun begitu, kerajaan akan terus menghulurkan bantuan lain berupa barangan keperluan termasuk makanan. Dalam banjir gelombang pertama, kerajaan negeri telah menyalurkan bantuan wang ehsan kepada 380 keluarga sekitar Teluk Ketapang. Terengganu juga bakal menerima sebahagian daripada peruntukan tambahan daripada kerajaan pusat berjumlah RM50 juta seperti yang diumumkan sebelum ini dan akan menyalurkannya kepada rakyat secara berperingkat. Kementerian Pendidikan menyalurkan dana tambahan RM3.5 juta kepada Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian untuk menampung keperluan banjir di Kota Baru. Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusoh berkata peruntukan tambahan itu bagi tujuan membeli ubat dan keperluan lain, membantu penduduk terjejas banjir serta pesakit luar yang memerlukan rawatan. Pihak Kementerian Pendidikan mempunyai tanggungjawab sosial selain tugas mendidik bakal doktor dan doktor pakar menerusi HUSM. Ia dinyatakannya dalam entri di laman Twitternya. Kementerian pada awal bulan ini menyalurkan dana RM1.5 juta kepada hospital berkenaan. Jelas beliau, dana tambahan itu diharap dapat membantu usaha-usaha mulia doktor, jururawat dan warga hospital yang membantu penduduk terjejas banjir. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Sultan Johor Tengku Mahkota Pahang dan Yang di-Pertuan Muda Terengganu juga berkenan berkunjung ke pusat pemindahan sementara banjir. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ketika berangkat melawat beberapa pusat pemindahan berpesan agar tidak bermain air sehingga membahayakan nyawa. Antara tempat yang dikunjungi baginda termasuk pusat pemindahan di Batu Pahat, Keluang dan Simpang Renggam. Sultan Ibrahim turut menitahkan agar empangan macap dibuka sedikit demi sedikit sebelum mencapai paras bahaya. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah meminta penduduk terjejas banjir menjaga kebersihan ketika berada di pusat pemindahan. Ia penting bagi mengelak dijangkiti sebarang penyakit berbahaya seperti denggi dan kencing tikus. Baginda bertitah demikian ketika melawat penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Clifford dan Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku. Sebelum itu, baginda bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob melakukan tinjauan banjir dari udara. Tidak mahu keadaan yang berlaku ditanggung sesama rakyat sahaja, Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin bersama kekanda dan kedua adindanya meluangkan masa melawat pusat penempatan banjir di Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak. Kehadiran keempat-empat anak anda Sultan Terengganu diiringi Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri Tuh Puan Halina Zakaria. Tengku Ismail menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas termasuk melayan kerana anak-anak kecil dengan mengagikan aiskrim kepada mereka. Rombongan diraja ini turut meluangkan masa meninjau tempat penyediaan makanan sebelum ke Kemaman. Universiti Utara Malaysia UUM memberi kemudahan peperiksaan gantian kepada pelajar-pelajar universiti itu yang terjejas banjir. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Muhammad Musaffar Ishak berkata, ini bagi memudahkan pelajar yang terkandas di kampung halaman dan tidak dapat pula ke kampus untuk mengambil peperiksaan akhir yang bermula 20 Disember sehingga 15 Januari tahun depan. Pelajar yang terjejas banjir boleh menghubungi Jabatan Hal Ehwal Akademik JHEA UUM yang akan menguruskan urusan berkenaan peperiksaan gantian. Tarikh peperiksaan gantian akan dimaklumkan kemudian. Pada masa sama, unit peperiksaan JHEA akan mengenal pasti dan mengesahkan nama-nama pelajar yang tidak hadir ke peperiksaan akhir disebabkan banjir.
Universiti Teknologi MARA UiTM juga mengumumkan penangguhan peperiksaan akhir bagi penuntut UiTM di kampus Cawangan, Kota Baru dan Machang, Kelantan. Naib Chancellor UiTM Tan Sri Profesor Dr. Saul Hamid Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, peperiksaan akhir bagi kampus terlibat hanya akan bermula pada 8 Januari depan. Menurut laman web rasmi UiTM, peperiksaan akhir bagi penuntut program ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah sesi akademik 2014-2015 universiti berkenaan pada asalnya dijadual bermula Isnin ini hingga 19 Januari depan. Bagaimanapun ia terpaksa ditangguh berikutan bencana banjir. Beliau turut mengingatkan mana-mana penuntut UiTM Kelantan yang bukan bermastautin di negeri berkenaan bahawa mereka tidak dibenar mengambil peperiksaan akhir itu di kampus lain. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma turut menyalurkan bantuan bekalan makanan bernilai RM140,000 kepada penduduk terjejas banjir di Pantai Timur. Bantuan disalurkan menerusi logistik Angkatan Tentera Malaysia ATM. Pengurusinya Tan Sri Badruddin Amiruddin berkata bantuan berkenaan akan ditambah dari masa ke masa bagi memastikan bekalan tidak terputus dan mencukupi. Kita beri berbentuk makanan. Makanan macam kita bagi air minuman, kita bagi barang-barang proses dan juga barang-barang segar. Macam bawang, ubi kentang, minyak. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja Pasar Tani Larkin di Johor Bahru. Bagaimanapun beberapa langkah akan diambil sekiranya berlaku pengurangan bekalan akibat cuaca hujan dan banjir. Ini termasuk menghentikan ekspor bahan mentah dan bekalan makanan ke negara luar dan mengimport mana-mana bekalan yang berkurangan. Bank RHB menawarkan kepada pelanggannya penangguhan 6 bulan bagi pembayaran ansuran bulanan untuk pinjaman dan sehingga 3 bulan bagi lanjutan tempoh pembayaran balik pembiayaan peribadi, pembiayaan auto dan pinjaman mudah. Pengarah urusan Datuk Khairul Saleh Ramli yang juga timbalan pengarah urusan kumpulan RHB Banking Group dalam satu kenyataan berkata ia bagi mengurangkan beban pelanggannya yang terjejas banjir. Bank juga akan mengetepikan caj kewangan tertentu. Pelanggan RHB boleh menghubungi pusat panggilan di 0392068118 atau mengunjungi cawangan RHB untuk memohon bantuan tersebut. Manakala di bawah program bantuan, pasukan RHB Insurans akan berusaha untuk mempercepatkan tuntutan pemegang polisi terjejas akibat banjir. Pihak bank juga secara aktif akan mengkaji untuk menyedia bantuan bentuk lain kepada penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan. Program bantuan banjir juga berkuat kuasa serta-merta. Dan sementara itu, Agrobank mengumumkan pelan bantuan bagi pelanggan-pelanggan yang terjejas banjir. Pelan tersebut termasuk penangguhan bayaran ansuran dan penstrukturan semula bayaran untuk pelanggan yang terjejas banjir. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank Datuk Wan Muhammad Fazmi Wan Osman berkata pelan tersebut bertujuan membantu dan mengurangkan beban yang ditanggung pelanggannya. Pelanggan boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Agrobank di talian 1300 88 2476 atau cawangan Agrobank yang berdekatan untuk maklumat lanjut mengenai pelan bantuan tersebut. Bermula hari ini, sukarelawan Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur dan pacuan 4 roda akan beroperasi 24 jam sehari menyalurkan maklumat terkini berkenaan banjir di beberapa negeri. Program hasil kerjasama RTM itu akan beroperasi di Bilik Berita TV. Laporannya bersama Zarul Fahmi Khairuddin. Radio amatur mempunyai keupayaan yang tinggi dan berbeza sekali dengan telefon biasa yang kita miliki, dan ini membolehkan ia berfungsi di tempat-tempat yang sukar, contoh seperti di dalam hutan dan juga dalam keadaan sekarang di mana bencana yang sedang melanda di dalam negara kita. Dan ini merupakan inisiatif daripada sukarelawan Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur dan pacuan 4 roda dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan juga RTM dalam usaha memberi bantuan menyalurkan maklumat kepada masyarakat secara lebih tepat dan sahih, di mana mereka ini bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan sudah semestinya setiap informasi yang disampaikan adalah tepat.
Radio amatur ini akan menyampaikan perkembangan situasi banjir di kalangan pemiliknya di seluruh negara. Ia secara tidak langsung memastikan maklumat disampaikan dengan cepat. Setkan radio sistem komunikasi di Angkasa Puri ini, di bilik berita RTM ini, supaya kita dapat membantu menyampaikan maklumat direct daripada ground, daripada pusat pembinaan ataupun daripada operasi di bawah sana, melalui sistem radio komunikasi kita yang berada di sana daripada rakan-rakan untuk menyampaikan maklumat terus ke bilik berita di sini. Buat masa ini, 3 buah pusat radio amatur telah diaktifkan di pusat pemindahan di Kuantan, Kemaman dan Bacok. Selain dari bantuan komunikasi, komuniti ini turut menyalurkan sumbangan kepada negeri terjejas banjir melalui unit pacuan 4 roda mereka hari ini. Unit pacuan 4 roda komuniti ini juga diaktifkan dengan automatic packet reporting system bagi memudahkan pemantauan misi bantuan. Selain daripada komunikasi radio voice, kita boleh juga monitor, kita boleh memantau rakan-rakan 4x4 kita bergerak daripada sekarang dan sampai ke lokasi yang mana dikendaki, bergantung pada capaian radio tersebut. Kadang-kadang kita tak dapat hubungi secara ni, tetapi dibantu oleh sistem APRS itu sendiri yang kita kena pasti atau kita pernah kenal, iaitu nama GPS tracking. Di dalam MHS sendiri pun kita develop atau kita bina sendiri peralatan ini, dibantu oleh rakan-rakan Satu Malaysia untuk membolehkan sistem ini beroperasi. Laporan Zarif Fahmi Khairudin untuk TV1. Susulan pergerakan tanah mendap di cerun belakang 5 buah rumah di kampung Pancor Negeri Sembilan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri menetapkan langkah pemantauan setiap 2 jam dengan mengadakan rondaan di lokasi kejadian untuk memastikan keselamatan penduduk. Keputusan itu dibuat hasil perbincangan bersama Pejabat Daerah Seremban, Jabatan Kerja Raya JKR dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyelaraskan tindakan semua agensi terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Azam Khamis, pihak berkuasa akan memastikan kejadian pergerakan tanah yang sering berlaku akibat hujan lebat itu dapat diatasi segera sekaligus mengurangkan kerisauan penduduk. Nasihat jabatan kepada penghuni supaya dapat sentiasa bersedia untuk keluar. Kita dah maklum kepada mereka tadi dan kita buat pemeriksaan dan sebagainya. Kita nasihatkan kepada mereka untuk keluarlah, buat sementara waktulah kalau boleh, kalau hujan lebat. Tapi kita sendiri pun ada buat rondaan. Beliau memberitahu media di Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Pilah. Polis mengesahkan bahawa kes letupan di sebuah rumah di Taman Ria Mesra 2 di Gurun Kedah yang mengorbankan 3 nyawa Rabu lepas berpunca daripada peluru pelancar roket anti kereta kebal. Pemangku Ketua Polis Kedah, Datuk Zakaria Yusof berkata, peluru berkenaan High Explosive Anti-Tank adalah jenis yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk memusnahkan kereta kebal. Polis percaya lebih daripada 1 bom yang meletup dalam kejadian letupan itu. Menurut Datuk Zakaria, ia berdasarkan penemuan beberapa serpihan bom di kawasan itu. Kalau kita lihat daripada kesan dia punya seat of explosion itu yang agak besar, bersaiz lebih kurang 1 meter, atau kawah yang tempat meletup itu kemungkinan besar lebih daripada 1 bom yang meletup. Tapi kita masih siasat lagi berapa banyak. Dan kita juga masih lagi mengutip segala debris yang berkaitan dengan explosion tersebut. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau lokasi kejadian letupan tersebut. Polis juga telah menubuhkan satu pasukan siasatan khas yang diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah ACP Muhammad Nashiria bagi melakukan siasatan penuh dari segenap aspek. Ia termasuk bagaimana bom tersebut yang digunakan oleh ATM dibawa keluar dari kem dan apa tujuan sebenar bom tersebut dibawa balik ke rumah. Untuk itu, polis akan menjalin kerjasama bersama ATM bagi memastikan siasatan tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Pihaknya juga menerima 61 laporan daripada penduduk yang kediaman mereka rosak dalam kejadian letupan tersebut. Dalam kejadian itu, 3 termasuk seorang anggota tentera, Ayub Hashim, 34 tahun, terbunuh manakala 3 penduduk cedera parah. Turut terbunuh anak perempuan Ayub iaitu Nur Idayu Syahira 8 tahun dan anak jiran mangsa Muhammad Akif Lokman Muhammad Syahrizal 5 tahun. Baiklah, kita ke perkembangan sukan dari dalam dan luar negara. Bersama rakan penyampai Syahrizam. Silakan Syah.
Terima kasih Khairul dan Atikah. Menarik dalam Sukan Nasional malam ini. Stadium Sultan Muhammad keempat akan dinilai. The Citizen kejar The Blues. Nantikannya selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan menilai kembali keadaan dan kualiti padang serta keseluruhan fasiliti Stadium Sultan Muhammad keempat selepas banjir di Kelantan kembali pulih. Segala keputusan sama ada akan memindahkan venue perlawanan atau merombak jadual akan diputuskan selepas itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan Tempatan FAM Datuk Seri Afandi Hamzah ketika dihubungi menjelaskan buat masa ini FAM belum memutuskan nasib Stadium Sultan Muhammad keempat. Kita pun akan ambil inisiatif awal. Pihak FAM Sekretariat akan berbincang dengan KAFA dan pihak Sekretariat akan hadir kembali ke Stadium Sultan Muhammad untuk membuat pemeriksaan. Dan nanti kita setelah pemeriksaan dibuat, nanti kita akan buatlah keputusan. Kerana jadual kita bermula Liga dijangkakan Februari. Dan kita pun tak pasti sama ada pada bulan Februari ini Kelantan bermain home atau away. Baik. Jadi segalanya bergantung setelah pihak Sekretariat akan datang sekali lagi lah untuk membuat pemeriksaan di Stadium Sultan Muhammad khususnya. Ya. Beliau mengakui hampir separuh Stadium Sultan Muhammad keempat ditenggelami air dan secara logik selepas hampir seminggu, fasiliti dan kelengkapan asas stadium kemungkinan rosak. Yang lebih utama adalah kualiti rumput dan padang. Semua ini akan dinilai semula pihak FAM sebelum memutuskan sebarang keputusan mengenainya. Musim lalu, Kelantan menamatkan saingan Liga Super di kedudukan ke-6 dengan 31 mata dan terkeluar dari saingan Piala Malaysia pada peringkat suku akhir. Dan pada ketika negara dilanda musibah banjir, pelbagai usaha dilakukan bagi meringankan beban mereka yang terlibat. Untuk itu, Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT mengatur 2 perlawanan persahabatan amal bagi membantu penduduk yang terjejas banjir. Perlawanan pertama menentang Kelantan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu, 13 Januari 2015. Hasil daripada kutipan tiket akan disalurkan kepada penduduk-penduduk Terengganu. Tiket berharga RM20 untuk tempat duduk berbumbung dan RM10 tempat duduk terbuka dikenakan kepada penonton. Pengurus pasukan Marzuki Sulong memberitahu tanggungjawab sosial persatuan sedikit sebanyak meringankan beban penduduk yang sedang menghadapi masalah. 13 Januari kita akan mengadakan perlawanan amal di antara Terengganu dengan Kelantan di Terengganu, di mana hasil kutipan tiket itu akan dibagi 2 kepada Terengganu dan Kelantan, di mana Kelantan akan menderma kutipan itu kepada masa banjir di Kelantan dan Terengganu akan menderma kutipan itu kepada masa banjir di Terengganu. Marzuki memberitahu selepas majlis penyerahan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Bukit Gemuruh, Hulu Terengganu. Sebelum itu, perlawanan amal menentang pasukan Liga Super Singapura, Lions 12, di venue yang sama turut diadakan 9 Januari. Hasil kutipan tiket juga diagihkan kepada penduduk Terengganu yang terjejas banjir. PBSNT juga sedang mengatur beberapa program seperti ini untuk membantu penduduk yang menimpa musibah, di samping memperkenalkan pemain pasukan Liga Super musim depan kepada peminat kawasan pedalaman. Sekian saja perkembangan sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama dengan Khairul dan Atikah. Silakan. Baik, terima kasih Syah atas perkembangan sukan sebentar tadi. Industri minyak dan gas ONG dunia dijangka mengalami persekitaran mencabar tahun depan berikutan penurunan harga minyak mentah yang kesannya turut dialami dalam negara. Petronas yang bertanggungjawab ke atas sumber-sumber hidrokarbon Malaysia sudah pun mengumumkan pengurangan jumlah perbelanjaan modal dan penggiat lain dalam industri terutamanya yang bergantung kepada syarikat minyak negara itu dijangka mengambil tindakan yang sama. Petronas berkata berdasarkan lebihan bekalan semasa, kebanyakan pakar dalam industri menjangkakan harga minyak terus merosot tahun depan dan ia sudah pasti mencabar industri minyak dan gas untuk terus bertahan, terutama perbelanjaan modal capex. Petunjuk setakat ini memperlihatkan bahawa Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC belum bersedia melepaskan penguasaan pasarannya dengan tidak mengurangkan pengeluaran dan membiarkan pasaran menentukannya. Minyak mentah dunia Brent mencecah paras terendah dalam
bertempoh 5 tahun bulan ini kira-kira $60 Amerika setong. Dengan bekalan berlebihan terus membelenggu pasaran ketika pengeluaran minyak Shell dan gas melambung di Amerika Syarikat. Petronas juga merancang mengurangkan pembayaran dividen dan cukainya kepada kerajaan masing-masing sebanyak 17 bilion ringgit serta mengurangkan royalti minyak dan gas kepada 9 bilion ringgit kerana mahu menyalurkan sebahagian besar pendapatan kepada capex jika harga minyak kekal antara $70 Amerika dan $75 Amerika setong tahun depan. Walaupun tahun depan disifatkan sangat mencabar, Petronas tetap yakin tarikan Malaysia untuk memperoleh pelaburan dalam sektor minyak dan gas. Ini pula bahan api di China. Negara tembok besar itu akan menurunkan harga runcit petrol dan diesel mulai Sabtu sebanyak 520 yuan bersamaan $85 Amerika dan 500 yuan setong berikutan kejatuhan harga minyak global. Menurut Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaruan Kebangsaan NDRC, dengan pelarasan ke-10 sejak Julai, harga runcit petrol dan diesel turun sebanyak 0.39 yuan dan 0.43 yuan bagi setiap liter. Walaupun harga minyak global jatuh pada tahap terendah awal November lalu, Kementerian Kewangan dan Pentadbiran Percukaian Negeri mengumumkan kenaikan cukai penggunaan minyak termasuk petrol dan diesel membantu mengurangkan pelepasan karbon sekaligus meningkatkan ekonomi hijau. Susulan pelarasan cukai penggunaan terhadap petrol naik kepada 1.12 yuan daripada 1.0 yuan seliter, manakala bagi diesel meningkat daripada 0.8 yuan kepada 0.94 yuan seliter. Beralih kepada harga minyak sawit mentah. Harga minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif ditutup lebih tinggi berikutan permintaan kukuh ketika jangkaan pengeluaran lebih rendah. Kemerosotan pengeluaran ini berikutan keadaan cuaca di pantai timur semenanjung Malaysia mengimbangi kelemahan anggaran ekspor. Penutup Januari 2015 dan Februari 2015 meningkat RM33 kepada RM2,250 setan dan RM2,252 setan. Mac 2015 menokok RM32 kepada RM2,250 setan dan April 2015 menambah RM31 kepada RM2,249 setan. Saudara, pastikan anak-anak anda diawasi dalam situasi banjir yang melanda ketika ini. Nasional 8 berakhir di sini. Dengan itu, Wassalamualaikum. Salam satu Malaysia.